Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, berdasarkan tajuk saya ni, Ulama Islam dan Sistem PhD. Okey, walaupun tajuk saya ni tulis Sistem PhD tapi bukanlah bermakna khusus pada PhD je. Sebenarnya saya nak katakan research methodology, kaedah kajian yang ada dalam sistem master dan PhD ketika hendak menulis tesis. Okey. Saya buat tajuk perkataan sistem PhD ni supaya orang awam, menarik minat orang awam lah, mudah faham. Okey, seperti yang kita tahu dalam sistem universiti, yang paling bawah sekali diploma, kemudian bachelor degree atau sarjana muda, kemudian master degree ataupun sarjana, ijazah sarjana. Okey, kemudian barulah filosofi doktor atau PhD ataupun doktor falsafah lah. Okey, kenapa saya buat pembentangan ini? Sebab ada sesetengah ustaz yang mendakwa kononnya sistem master PhD ni ialah sistem Yahudi belaka. Dia kata orang yang ambil master PhD ni macam orang gila lah, belajar dengan setan dan sebagainya sebab merujuk kitab je. Okey, apa yang saya nak bentangkan ni, mungkinlah ustaz yang dakwa tu, saya yakin dia tak faham pun sistem master dan PhD ni macam mana untuk menulis tesis. Research methodology tu, kaedah mengkaji tu. Dalam pembentangan saya ni saya akan tunjukkan apa kaedah-kaedah kajian yang digunakan dalam sistem master dan PhD tu turut diamalkan oleh ulama Islam. Konsep dan idea ni telah ada wujud, ditunjukkan oleh Nabi, para sahabat dan juga ulama Islam terutamanya. Okey, tapi pembentangan saya ini tidak cukup untuk mengetahui dengan mendalam cara mengkaji tesis. Mungkin anda boleh tengok video-video lain atau hadis khusus yang khusus berkenaan kajian untuk buat tesis. Tapi pembentangan saya hanya untuk untuk mengaitkan dan membuktikan bahawa sistem master dan PhD ini bukanlah daripada Yahudi ke apa ke, tak. Ulama Islam pun ada lakukannya. Okay, sebelum tu kita kena faham dulu apa maksud tesis dan atau disertasi. Okey, sebenarnya kalau ikut orang Amerika lah, orang Amerika dia kata tesis ni dia lebih kepada kajian semasa master. Manakala disertasi, kajian tesis, karya tesis tu di peringkat PhD atau doktor falsafah. Tapi kalau orang Eropah pula dia terbalik. Disertasi tu masa master, tesis tu pula masa PhD. Walaupun pun sama je lah, bagi saya sama je. Tapi saya guna istilah tesis lah sebab tesis ni lebih orang awam lebih makruf, lebih kenal. Berbanding disertasi mungkin tak ramai tahu. Okey, sebelum kita nak masuk, kita nak introduction dululah. Kononnya sistem master dan PhD ni tak ada zaman Nabi dan apa sebagainya. Sebelum itu kita kena faham sistem master PhD atau research methodology ni, kaedah mengkaji ni merupakan silibus ilmu yang teratur, yang telah diaturkan berdasarkan pengalaman-pengalaman orang dahulu. Okey, contohnya kalau dalam pengajian ilmu Islam kita tahu ada ilmu bahasa macam ilmu nahwu, lepas tu ilmu yang pengajian Islam seperti ilmu hadis, ilmu qiraat dan sebagainya. Okey, contohnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu seperti apa yang kita ada sekarang ni, tidak ada seperti zaman dulu. Ilmu nahwu ni, ilmu nahwu bahasa Arab, dia diasaskan zaman Sayyidina Ali oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Okey, Abu Aswad Ad-Du'ali ni dia ada pengalaman lah, anak dia tersalah tata bahasa dalam bahasa Arab, membuatkan dia lebih ingin untuk mewujudkan silibus ilmu nahwu tu. Walaupun kitab tu mungkin tak dijumpai dah, tapi apa yang kita ada sekarang ni, ilmu nahwu yang kita ada sekarang ni adalah hasil antara gabungan mazhab nahwu di Kufah dan mazhab nahwu di Basrah. Gabungan ambil daripada orang tua daripada ni, lepas tu dijadikan silibus yang sistematik dan teratur seperti mana yang kita ada zaman sekarang ni. Contohnya lah Alfiah bin Malik, lepas tu kitab-kitab kontemporari seperti An-Nahwu At-Tabiki, lepas tu kitab Nahwu Wafi dan sebagainya. Itu semua adalah hasil gabungan ilmu secara sistematik. Okay, contoh lain ilmu hadis.
Okey, Ibnu Sirin, ulama generasi ketiga daripada sejak zaman Nabi, dia generasi ketiga. Dia atau dikenali sebagai tabi'in lah, salah seorang ulama tabi'in. Dia kata pasal ilmu hadis ni lah. Dulu dia orang tak tanya pun pasal sanad hadis ni, macam perawi. Kan hadis kan ada sanad perawi tu kan. Dia ambil pada siapa, hadis ni ambil pada siapa sampai pada Nabi. Okay, tapi bila terjadi ni zaman fitnah, maksudnya zaman pembunuhan Saidina Osman, kekecohan politik, tumbuhnya Khawarij dan sebagainya ni, baru mereka minta namakan perawi-perawi yang mereka dapat hadis tu, namakan perawi-perawi dia, sanad dia. Lepas tu dia kata kalau perawi tu ahli sunnah, kita ambil hadis tu. Kalau ahli bid'ah, kita tak ambil. Atau berhati-hati. Okay. So, kalau kita, maknanya sebelum tu tak ada pun bicara pasal sanad. Kemudian tu barulah dibahaskan ilmu sanad, disusun atau secara sistematik. Macam zaman sahabat Nabi, Sayyidina Umar dia minta Abu Musa al-Ash'ari ni bagi saksi yang menyokong kenyataan dia bahawa Abu Musa al-Ash'ari ni mendengar satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata kalau kita minta izin daripada tuan rumah tu, kalau tuan rumah tu tak nyahut ataupun kita dah sebut 3 kali, kita kena pergi dari situ. So Sayyidina Umar nak minta penguat hadis tu, saksi dia. Lepas tu Abu Sa'id Al-Khudri dia tawarkan diri dia. Dia kata, saya memang pernah dengar hadis ni. Barulah Sayyidina Umar terima hadis tu. Ini kira macam Sayyidina Umar seolah minta syawahid. Kalau istilah hadis yang terkemudian ni lah, dia kata syawahid. Maknanya sahabat lain yang mendengar hadis tersebut. Jadi sistem hadis sekarang ni diambil, disusun daripada orang tu, daripada orang ni, kumpul berdasarkan pengalaman, barulah ada sistem yang sistematik. Maknanya konsep dan idea tu telah wujud, walaupun agak jarang untuk jumpa sistem yang ada zaman sekarang ni. Yang sistem yang ada zaman sekarang ni wujud pada satu orang zaman dahulu. Okay, maknanya zaman dulu jaranglah nak jumpa satu orang ni tahu semua sistem tu, sistem silibus tu yang seperti mana wujud zaman sekarang ni. Tapi sistem yang kita ada sekarang ni adalah hasil sumbangan daripada orang terdahulu. Ambil sikit daripada orang tu, daripada orang ni dan sebagainya. Okey, kita masuk tentang sistem research methodology ni, ataupun sistem master dan PhD ni, carrying out tulis tesis ni. Okey, yang paling penting pada awal-awal tesis tu ada title, abstract dan introduction. Title tu tajuk yang menggambarkan isi kandungan tesis tu secara umum, lebih umum. Kemudian ada abstract. Selalunya lepas title tu ada abstract. Abstract ni lebih detail sikit, tapi still macam kita nak kata synopsis lah. Dia satu perenggan yang ceritakan metodologi kajian kita secara ringkas dan padat. Kalau macam buku dia synopsis. Okey. Tapi kalau buku biasa yang kita beli tu, sinopsis dia kadang-kadang menimbulkan persoalan. Kenapa dia buat macam tu? Supaya orang tertanya-tanya dan supaya orang beli buku tu. Okay, tapi dalam tesis ataupun artikel jurnal, dia tak ada macam tu. Dia kena straightforward. Apa dia nak, apa objektif kajian dia dan apa hasil kajian dia tu. Dekat abstract tu, dia kena cerita secara ringkas apa kajian dia dan apa hasil kajian dia. Tak ada sembunyi-sembunyi. Okey, kemudian lepas tu introduction. Lepas habis abstract tu ada introduction lah. Introduction ni dia pengenalan lah sebelum nak memasuki intipati kajian tu. Apa yang kita nak kaji tu. Contohnya mungkinlah kita boleh cerita tentang sejarah. Contohlah kita nak tulis tesis pasal golongan anti-vaksin. Okey, masa pengenalan tu, introduction tu, kita ceritalah sikit tentang sejarah vaksin dan sejarah orang yang menolak vaksin dan sebagainya. Sebelum kita masuk perbahasan tentang golongan anti-vaksin COVID-19. Contohlah. Okey. Kemudian kita tengok. Okey, ni contoh nukilan saya ambil daripada kitab Ibnu Qayyim yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in atau An Rabbil Alamin, atau ada juga yang sebut sebagai A'lamul Muwaqqi'in. Okey. Tak apalah. Okey, Ibnu Qayyim dia kata dia ni konsep cara mufti jawab soalan.
Okey, cara mufti jawab soalan tu, dia kata seorang mufti tu kena jawab soalan sejelas yang mungkin tanpa sehinggakan si penyoal tu tak ada rasa tertanya-tanya ataupun ragu-ragu atau keraguan tu ada, masih lagi ada. Mufti tu dia kena jawab sehingga tercapainya maksud si penyoal tu. Okey. Lepas tu Ibnu Qayyim ada nukil lah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazmin. Okey, Ibnu Hazmin ni seorang pendiri ulama mazhab Zahiri. Okey, Ibnu Hazmin ni dia kata apa? Dia kata zaman dia ada seorang mufti ni, dia suka jawab secara keliru tau. Mufti ni kata, mufti ni dia sebelum dia nak jawab soalan, dia minta orang tulis dekat satu kertas. Lepas tu mufti ni, bila orang tanya soalan tu berkenaan permasalahan tersebut, mufti tu kata, jawapan aku dekat syekh tu, yang tukang tulis tu. Tukang tulis jawapan dia tu. So macam tak menjawab soalan. Dia suruh dah satu kerja pula nak jawab. Dah satu kerja pula nak pergi rujuk kat syekh tu. Kenapa dia tak jawab sendiri kan? Ini satu satu perbuatan yang jawapan yang atau penerangan yang mengelirukan orang. Dia tak jelas. Okey, maknanya apa yang saya nak point out kat sini, tunjukkan kat sini, konsep title dan abstract yang saya kata tadi tu adalah konsep yang diamalkan oleh mufti dalam keilmuan mufti, fatwa, bidang fatwa. Okey. Seterusnya, ni contoh title. Saya nak bawa contoh title. Tajuk, tentang tajuk. Okey. Kalau kita tengok kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibn Kathir, mula dia introduction dululah, introduction. Lepas tu dia bawa abstract. Okey, macam saya kata tadi, sepatutnya tajuk dulu, abstract, baru introduction kan. Okey, tapi tak apalah, ini sebab ni kita orang dulu, mana ada sistem macam sekarang kan. Okey, so saya ambil contoh tajuk dia dengan, ni yang kita boleh ambil contoh, salah satu contoh boleh dikatakan sebagai abstract lah. Abstract kitab dia tu. Kitab dia tu berjilid-jilid, Al-Bidayah wa Nihayah ni, sebab dia berkenaan sejarah. Okey, dia ceritakan secara ringkas. Atau dalam zaman sekarang ni boleh samakan dengan abstract. Apa yang dia nak bincang, sinopsis kitab dia tu sebenarnya dia nak cerita tentang apa. Okay, macam Al-Bidayah ni maksudnya permulaan, wa Nihayah ni maksudnya perakhiran. So dia ceritalah, dia kata dalam kitab ni dia ceritakan tentang penciptaan makhluk, permulaan makhluk tu. Daripada penciptaan arash, kerusi, lepas tu langit, bumi, lepas tu apa yang ada pada langit bumi tu, malaikat, jin, syaitan, lepas tu penciptaan Adam, kisah-kisah para nabi, kisah masa zaman Israel, Bani Israel, zaman Arab Jahiliyah, sampailah zaman Nabi Muhammad sampailah zaman kenabian Nabi Muhammad SAW, sehinggalah kewafatan baginda SAW. Nampak tak maknanya merangkumi Al-Bidayah, permulaan penciptaan semua, sampailah perakhiran, wa Nihayah. Nampak tak dia merangkumi. Title tu lebih umum, lepas tu abstract dia sedikit detail, tetapi still ringkas lah sinopsis dia. Okey, tadi saya bagi contoh tentang tajuk dan abstract, Al-Bidayah wa Nihayah, lepas tu abstract dia atau sinopsis dia. Okey, ni saya bagi contoh tajuk dia je. Okey, bagaimana Imam Muslim bin Al-Hajjaj mempertahankan tajuk dia yang ada perkataan sahih dalam tajuk kitab dia tu. Okey, kebanyakan orang tahulah Sahih Muslim ni apa kan. Atau nama panjang kitab dia, Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar bin Naqlil Adli Anil Adli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kisah dia begini. Saya ringkaskan je lah. Kisah ni diceritakan oleh Sa'id bin Amr Al-Barzai. Okey, dia ceritalah ada seorang ni nama dia Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ni ulama hadis. Yang kalau siapa-siapa belajar ilmu hadis akan kenal lah nama Abu Zur'ah ni. Okay, Abu Zur'ah ni kata, jauh panggang dari api nama kitab ni sebagai sahih. Itu dah kalau dalam bahasa kita lah kan. Jauh panggang dari api. Lepas tu Abu Zur'ah ni bagi alasan lah. Dia bagi contoh 3 perawi yang ada dalam kitab so-called sahih tu. Yang kononnya bernama sahih tu. 3 perawi ni perawi yang bermasalah, yang perawi daif lah, lebih kurang kan. Perawi daif,
Sehingga tak patutlah perawi dhaif ada dalam kitab sahih yang dia makan sahih. Lepas tu Abu Zur'ah pun kata tak lain tak bukan dia namakan kitab sahih, kitab ni sebagai sahih supaya orang ahli bid'ah apabila mereka berhujah, mereka kata, oh hadis tu tak ada pun dalam kitab sahih Muslim ni. Supaya macam tu. Abu Zur'ah fikir sampai macam tu. Lepas tu bila berita ni sampai pada Imam Muslim, Imam Muslim bila dia datang dekat satu tempat nama dia Roy, dia jumpalah dengan seorang ini nama dia Muhammad bin Muslim bin Warah atau dikenali sebagai Ibnu Warah. Ibnu Warah ni dia ceritakan balik apa yang Abu Zur'ah tu kata, kitab ni membuka jalan pada ahli bid'ah. Seolah Ibnu Warah dia setujulah dengan Abu Zur'ah tu kan. Dia minta dia cakap dekat depan-depan Imam Muslim tu. Lepas tu Imam Muslim jawab lah. Okey, Imam Muslim jawab. Yang tentang 3 perawi tu nanti kita akan tengok macam mana Imam Muslim jawab. Okey, yang berkenaan tajuk ni, Imam Muslim katalah, okey memanglah aku kata yang hadis-hadis yang aku bawa masuk dalam kitab ni, aku anggap dia sebagai sihah. Sihah ni sahih lah, sahih belaka. Tapi, okey, Imam Muslim kata, tapi aku bukanlah kata hadis-hadis yang aku tak masukkan dalam kitab sahih aku ni dianggap sebagai dhaif. Macam tu Imam Muslim dia berhujah. Imam Muslim dia tak lari atau dia tak dia berani bagi penerangan. Dia tak adalah cakap saya bukan ahli debat ke apa ke, tak. Dia bagi tahu ni bukan debat ke apa. Ni dia bagi bayan, penerangan. Dia pertahankan nama kitab dia tu sahih, pendirian dia tu. Dia kata walaupun nama kitab ni sahih, tapi tak bermakna hadis-hadis yang aku tak masukkan dalam kitab ni dianggap daif. Dalam tajuk dia, kalau kita tengok tajuk dia, dia tak ada kata pun yang dalam tajuk ni tak ada pun perkataan ke apa yang kata semua dalam hadis ni, semua hadis dalam kitab ni sahih belaka, dan apa yang tak ada dalam kitab ni dianggap daif. Dia tak ada pun cakap macam tu dalam tajuk dia. Okey, tajuk-tajuk ni kena hati-hati sikit lah. Kadang-kadang bila orang tulis tesis, dia nak dia buat pembentangan atau kami sebut sebagai viva lah. Okey, nanti saya akan terangkan lah apa maksud viva tu kan. Okey, secara mudahnya viva tu macam pembentangan lah. Pembentangan dan akan dikritik oleh panel apa-apa yang dia nak kritik. Okey, ada satu kisah ni yang pensyarah saya ceritakan kepada kami. Seorang pelajar PhD ni dia buat tesis tentang jurumekat di Malaysia. Saya tak ingatlah apa tajuk dia kan, tapi berkenaan jurumekat di Malaysia. Okey, dia jumpa dia buatlah interview dengan lebih kurang 500 jurumekat kat Malaysia ni, dia interview. Okey. Dia interview, lepas tu bila dia dah bentangkan, salah seorang panel tu tanya, apa tajuk tesis awak ni? Okey, bila panel jawab macam tu, bukan bermakna dia tak baca tau. Dia nak tengok macam mana kita punya jawapan dan macam mana kita akan pertahankan jawapan kita tu. Okey, bila panel tu tanya macam tu, student PhD ni dia macam belagak sikit lah. Dia cakap, tak baca ke tesis saya apa semua ni kan. Lepas tu panel tu pun cakap balik, tak, sebenarnya kalau ikutkan saya nak bagi awak gagal. Student PhD pun terkejut lah. Dia kata, kenapa gagal apa semua, saya dah susah payah bertahun-tahun apa semua. Lepas tu panel pun cakap, memanglah masalahnya kamu baca balik tajuk tesis kamu, jurumekat di Malaysia. Cuba kamu tengok responden kamu semua apa, semua perempuan. Apa tak ada ke jurumekat lelaki kat Malaysia ni? Student PhD tu pun tergedu lah. Memanglah jurumekat bukan ada perempuan je kan, lelaki pun ada. Lepas tu dah habis tu, dia pun perbetulkanlah tajuk tesis dia. Yelah, takkanlah nak pergi buat balik interview apa semua tu kan, sakit juga tu. Takkan nak buat interview balik kat lelaki satu Malaysia tu. So dia ubah je tajuk tesis dia, jurumakeup wanita di Malaysia. Dia tambah perkataan wanita. So maknanya tesis dia tu memang tepatlah apa yang kajian dia dengan tajuk dia. Maknanya kat sini memang penting kejelasan kita tu. So kejelasan tajuk, abstrak, kaedah kajian semua ni
bertepatan dengan konsep yang saya bawa contoh tadi, konsep mufti tu. Cara mufti jawab soalan. Ha, ini memang penting. Benda yang paling basic dalam uh, research methodology atau penulisan tesis. Okay. So maknanya tak ada apa-apa kaitan dengan Yahudi apalah. Ini benda yang baik. Okay. Kita pergi pula contoh introduction. Okay, introduction ni sebenarnya tak apa sangat, tak penting sangat. Dia cuma pengenalan sebelum kita masuk intipati kajian kita, sebelum kita masuk perbahasan sebenar. Kenapa kita tulis tesis atau kitab tersebut. Okay, saya ambil contohlah kitab Hujatullahi Balighah yang ditulis oleh seorang ulama India iaitu Imam Shah Waliullah Ad-Dehlawi. Okay, dalam kitab ni dia ada introduction dia ceritakanlah tentang dia bermimpi dengan dia bermimpi jumpa cucu Saidina Hasan dan Hussein. Minta maaf, dia bermimpi dengan cucu Nabi iaitu Saidina Hasan dan Hussein. Dia jumpa dalam mimpi tu Saidina Hasan dan Hussein tu dia bagi pena datuk kami iaitu pena Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Dia macam bentuk satu simbolik lah kot. Dia bagi pena dekat Syah Waliullah tu. Mereka bagi pena tu dekat Syah Waliullah. Lepas tu dia Syah Waliullah tu katalah dia bertekad untuk tulis tentang rahsia-rahsia agama ataupun hikmah-hikmah syariat kita ni. Sebab dia kata Syahullah dalam pengenalan tu lah dia kata tonggak ilmu agama Islam ni ialah ilmu hadis, dan ilmu yang paling tinggi ialah ilmu berkenaan rahsia-rahsia agama, asraruddin, hikmah rahsia-rahsia agama, hikmah syariat apa semua tu lah. Maknanya dia punya tujuan atau rahsia kenapa syariat kena buat macam ni. Dia ceritakan, lepas tu dia ceritakan lah mula dia rasa berat, dia tak mampu nak tulis. Lepas tu dia punya saudara galakkan dia, bagi dia semangat untuk tulis dan sebagainya. Itu pengenalan sebelum dia masuk tentang perbahasan sebenar kitab dia tu nak cerita tentang apa. Okay, pengenalan ni boleh lah, dia bergantung pada kajian kita nak cerita apa kan. Macam contoh tadi saya bagi contoh kalau nak cerita tentang golongan anti-vaksin COVID-19. Okay. Sebelum tu kita introduction, kita cerita tentang sejarah-sejarah vaksin dan golongan anti-vaksin, golongan anti-vaksin selain vaksin COVID ni lah, dalam lembaran sejarah apa semua. Lepas tu barulah masuk tentang kajian sebenar, iaitu mengkaji tentang golongan anti-vaksin COVID-19, khusus tentang COVID-19. Introduction mungkin tak ada kena-mengena dengan COVID-19 kan, cerita-cerita vaksin lain apa semua. Okay, ni pengenalan ni pun penting juga, tapi tak sepenting title dan abstract tadi. Okay, seterusnya tentang reference, rujukan lah. Reference tu rujukan, dan bibliografi. Okay, bibliografi tu bibliografi lah kalau bahasa Melayu, cuma ejaan je lain. Okey, rujukan ni apa? Rujukan ni macam kalau kita tulis buku ke tesis tu, kan kita ada buat nota kaki, kita kata kita tulis rujukan kitab yang kita, rujukan kenyataan kita ni daripada kitab mana. Okey. So itu maksudnya rujukan. Rujukan bila kat belakang sekali tu kan ada kumpulkan rujukan-rujukan tu kan. So sebagaimana apa yang ada dekat dalam perbahasan utama kita tu, yang kita tulis nota kaki apa semua tu, itu namakan rujukan. Yang mana dekat belakang tu, dekat bahagian tajuk besar dia rujukan, bawah-bawah dia tu mesti ada nama-nama kitab yang kita nukil tu. Okey, bibliografi ni pula dia dalam tajuk lain, segmen lain kat belakang tu. Selalunya dia letak lepas tajuk rujukan tu lah. Rujukan, okey, dalam tu ada senarai kitab-kitab yang kita rujuk, yang kita ada tulis dalam perbahasan utama. Okey, lepas tu baru tajuk bibliografi. Bibliografi ni kitab-kitab yang membantu kita dalam penulisan. Cumanya kita tak nukil apa-apa kenyataan daripada kitab tu dalam perbahasan utama. Kita tak ada nukil. Cuma kita baca sebagai sokongan atau rujukan kita untuk memahamkan lagi isu tu. Cuma kita tak nukil pun apa-apa kenyataan daripada kitab tu dalam perbahasan kita. Okey. Rujukan
rujukan ni benda yang paling basic lah, benda yang paling yang diajarkan masa sarjana muda atau bachelor degree. Kalau bab tentang title abstract tu lah, itu mungkin tak ditekankan masa sarjana muda atau bachelor degree. Tapi reference dan bibliografi ni benda yang paling asas lah. Pelajar-pelajar universiti yang kena kena biasakan. Setengah-setengah pensyarah bila dia suruh hantar assignment, dia kata saya nak sekurang-kurangnya ada 5 rujukan. Dia nak latih kita untuk tahu cari rujukan tu. Okey. Benda-benda rujukan semua ni, kalau dalam agama Islam, benda yang paling klasik ialah sanad hadis tu sendiri. Okey. Dan benda ni memang diamalkan dalam kitab-kitab ulama Islam. Contohnya, kenyataan pertama tu saya nukil daripada kitab Tarikh At-Tabari ataupun nama betulnya Tarikhul Rusul wal Muluk. Okey, dia At-Tabari dia ceritalah, dia sebut dekat pengenalan tu, lepas dia sebut pengenalan panjang-panjang tu, lepas tu dia kata kalaulah dalam kitab dia ni ada riwayat-riwayat atau kisah-kisah yang mungkin pembaca akan mengingkarinya atau bunyi pelik ke apa kan, At-Tabari dia kata ketahuilah bahawa semua ni dia just nukil riwayat tu je. Dia just nukil dan berkenaan sahih ke tak sahih itu kita sendirilah yang kaji. Dia just nukil, dia bagi tahu siapa perawi-perawi tu. Ini kiranya dia bertanggungjawab lah, dia bagi tahu rujukan tu daripada siapa, supaya kita boleh cek balik rujukan tu benar atau tidak. Okey, itu maknanya itu memang ulama dia faham benda-benda macam ni, rujukan ni penting untuk orang kemudian menilai sama ada benda tu sahih ke tak sahih. Okey, contoh lain yang bawah tu saya ambil daripada kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari syarah ialah syarah kepada kitab Sahih Bukhari. Okey, kitab Fathul Bari ni ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal tu lah. Okay, dalam kitab tu memang banyak lah dia nukil rujukan-rujukan daripada kitab ulama yang terdahulu. Tapi cara rujukan dia rujukan cara klasik lah. Dia bagi tahu, contohnya dia sebut situ Syamsuddin Al-Hanafi As-Sarkhasi dalam kitabnya Al-Mabsut. Okey, maknanya dia nukil nama ulama dan nama kitab tu. Ini cara klasik lah, cara simple. Sebab dulu-dulu mana ada penerbit, tahun terbit, tempat terbit, mana ada tu kan. Zaman sekarang ni dah maju sehingga ada muka surat apa semua. Kalau orang dulu-dulu dia tak ada muka surat, dia just bagi tahu dalam kitab ni pada bab ini. So sebab tak ada muka surat, sebab muka surat mana tak standard kan. Tak macam sekarang ada penerbit dia standardkan muka surat apa semua. Okey. Research problem atau permasalahan kajian lah. Okay, research problem ni perkara yang paling penting dalam tesis. Okay, benda faktor utama kita nak kaji benda tu. Alasan utama kita nak kaji benda tu. Okay, research problem ni dia bukan sebab bila kita tulis tesis, dia tak macam kita tulis buku biasa. Macam tulis buku biasa, macam orang tu kalau dia rasa aku nak tulis buku pasal tajuk ni lah, ikut suka dia lah nak tulis pasal tajuk apa kan, dia boleh tulis. Tesis ni pula dia tak macam tu. Dia kena ada sebab dia dan kena ada rujukan kenapa kita nak buat kajian tu berdasarkan masalah apa. Masalah tu kena ada rujukan juga. Okey, mula saya pun dulu ingat tesis ni suka hati kita nak tulis pasal apa kan. Tapi tak, tesis ni dia kena ada masalah dia. Supaya kita tak suka-suka hati je nak tulis apa. Tak boleh. Kita kena ada masalah. Dan masalah tu pula berdasarkan nukilan-nukilan daripada kitab ke, daripada surat khabar ke, daripada buku ke, daripada artikel-artikel ke, atau daripada temu rahmah ke apa semua, yang menatijahkan bahawa perkara tu ada masalah dan perlu dikaji.
supaya masalah dia selesai. Okey. Kita tengok contohnya kita Mukhtasar Sahih Bukhari, kitab ringkasan Sahih Bukhari yang ditulis oleh Az-Zabidi. Okey. Az-Zabidi dia ceritakan, dia katalah yang kitab Sahih Bukhari ni of course lah penulis dia tu orang yang hebat, Imam Bukhari tu sendiri. Okey, tapi dia nukilkan daripada Imam Nawawi. Nampak? Dia nukil daripada orang terdahulu, kitab yang terdahulu Imam Nawawi, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim tu, dia nukilkan lah yang Imam Nawawi dia ada sebutkan tentang masalah Sahih Bukhari ni. Hadis-hadis yang dalam kitab dia tu, hadis-hadis itu sebenarnya tak ada apa masalah sangat pun. Cumanya hadis tu dia letakkan di bawah tajuk-tajuk bab dia yang menyulitkan untuk orang faham. Kadang-kadang dia letak hadis tu dekat tajuk A. Tajuk bab tu dia ada tulis lah. Selalunya bila nak faham satu-satu hadis tu berdasarkan apa yang Imam Bukhari faham, kita kena tengok apa yang Imam Bukhari tulis dekat tajuk bab dia tu. Okey. So kadang-kadang ada satu hadis tu dia letak kat tajuk bab A. Dia tulis lah tajuk bab dia tu apa. Lepas tu dekat tempat lain pula dia tulis tajuk bab B. Dia tulis apa, lepas tu dia letak hadis tu. Okey. Kadang-kadang hadis tu sepatutnya nak lagi faham, dia letak kat tajuk lagi satu tu. Tapi ni tak, dia pergi letak kat tajuk lain yang orang pun kadang-kadang terkiar-kiar nak faham apa yang dia maksudkan ni kan. Itu masalah dia. So, nampak tak? Az-Zabidi dia nukil permasalahan daripada orang lepas. So, sebab itulah dia ringkaskan kitab Sahih Bukhari ni, dia buang hadis-hadis yang berulang. Hadis-hadis yang berulang dia adalah, nanti kita tengok kaedah dia macam mana dia dia punya kerangka kerja dia tu. Okey, tapi sini saya nak fokuskan cara nukil research problem ni, permasalahan kajian ni diamalkan oleh ulama. Okey, benda ni benda yang paling penting dalam tesis. Dan bukan Az-Zabidi je buat macam ni. Kitab-kitab lain pun kita akan boleh tengok contoh-contoh seperti ini. Research problem. Dia nukil daripada ulama terdahulu, lepas tu dia tunjuk memang ada masalah dan dia nak selesaikan masalah tu. Okey, kita tengok pula literature review. Literature review. Okey, literature tu karya atau kajian. Okey, review tu pula sorotan atau tinjauan. So literature review kita boleh terjemahkanlah sebagai beberapa cara lah kita boleh terjemah. Sorotan karya atau sorotan kajian yang lepas, atau tinjauan karya yang lepas, atau tinjauan kajian dan sebagainya. Research guide tu pula kelompokan kajian. Okey, literature review ni cara dia adalah dengan baca semua buku ke, kitab ke, artikel ke, surat khabar ke, apa-apa je lah, bahan penulisan atau video ke, berkaitan topik yang kita ingin kaji tu, benda yang kita nak kaji tu. Kita baca, bukanlah tak semestilah baca dari kulit ke kulit kan. Kadang-kadang macam artikel jurnal tu atau tesis, kita boleh baca abstrak je lah. Ini yang pentingnya abstrak ni. Abstrak ni memudahkan orang untuk buat literature review. Okey, sebab tu saya kata abstrak ni dia kena jelas dan mudah difahami, clear and cut. Clear and cut supaya orang boleh cepat faham. Dia tak macam sinopsis buku, kadang-kadang buat persoalan apa semua. Bila buat persoalan tu yang kita terpaksa baca tu yang melambatkan lagi tu. Tapi dengan abstrak ni memudahkan kita untuk buat literature review. Sebab tu sistem master dan PhD ni memudahkan. Sebab tu kajian mereka kebanyakan berkualiti, sebab mereka dapat kumpul dengan pantas. Dengan pantas. Tapi yalah, kitab-kitab mereka dapat kumpul dengan pantas dan banyak. Tapi itulah, kalau kitab-kitab klasik terpaksalah kita baca sebanyak yang mungkin kan, sebab mereka tak ada abstrak. Okey, bila kita buat literature review ni, benda yang kita nak cari ialah permasalahan kajian dia tu, research problem.
Bila kita baca-baca, kita tengok ada tak masalah yang perlu dikaji berdasarkan apa yang hasil-hasil penulisan yang terdahulu. Lepas tu kita akan tengok juga ada jawapannya tak. Maknanya ada tak orang yang kaji tentang masalah tu. So bila ada orang yang dah kaji, tak perlulah nak kita teroka kan, sebab dah ada orang jawab. Okay. So ataupun kalau orang tu dah kaji pasal benda tu, ada tak aspek lain atau sisi lain yang orang tak kaji lagi. So bila kita dapat cari aspek lain tu, so itulah research gap tu, kelompokan kajian yang orang tak pernah lagi kaji. Itulah research gap. So research gap ni lah significant of the study. Kajian kita yang signifikan, benda signifikan dalam kajian kita tu, benda utama yang kita nak kaji tu. Okey, selalunya orang buat literature review ni untuk kenal pastilah benda yang belum terjawab dan kelompokan kajian tu. Okey. Dan selalunya literature review ni diletakkan bab sebelum kajian utama, perbahasan utama kita tu. Tapi ada juga orang letak literature review ni selepas perbahasan utama. Dan ada juga orang buat literature review sepanjang proses perbahasan tu. Benda ni semua bergantung pada kita punya kajian tu macam mana cara dia. Okey, jadi literature review ni perlu untuk cari research problem ataupun research gap. Okey, kita tengok contoh. Imam Nawawi punya contoh dalam kitab dia, kitab Hadis 40. Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab yang paling terkenal dalam seluruh dunia ni. Selalunya kebanyakan masjid akan ada kuliah tentang Hadis 40. Okey, apa yang Imam Nawawi cakap, dia dekat introduction dia, dekat pengenalan dia. Okey, contoh yang saya bawakan ni, saya bagi kredit sikitlah kepada Dr. Umar Muhammad Noor. Dialah yang bagi contoh ni. Salah satu bentuk literature review yang klasik. Bila klasik ni dia lebih simple lah berbanding zaman sekarang ni lebih detail. Okey, tengok apa yang Imam Nawawi bagi contoh. Imam Nawawi nak katakan yang sebelum dia dah ulama tulis kitab Hadis 40. Yang seperti yang saya merahkan tu lah, nama-nama ulama yang telah tulis kitab Hadis 40 ni. Kemudian dia katalah tajuk-tajuk yang dia buat ada pasal usuluddin, pasal furu', pasal jihad, pasal zuhud, pasal adat dan pasal khutbah dan banyak lagi lah. Lepas tu Imam Nawawi kata dan semua ni tujuannya adalah baik. So maknanya tak ada problem pun sebenarnya. Okey. Tapi ulama Imam Nawawi dia kata dia nak buat kitab Hadis 40 yang kumpulkan Hadis 40 yang merangkumi semua benda tu, semua yang mereka tulis tu. Sebab kebanyakan mereka tajuk mereka fokus pada satu-satu tajuk, pasal jihad, pasal zuhud, adab dan sebagainya. Tapi Imam Nawawi dia nak kumpulkan semua tu, maknanya semua konsep tu dalam 40 hadis tu. Sehingga kan dia kata 40 hadis ni adalah boleh dikatakan tiang-tiang agama ataupun dasar agama yang mungkin boleh dianggap separuh daripada Islam atau sepertiga Islam atau seumpamanya lah. Maknanya 40 hadis tu merangkumi semua konsep-konsep dalam Islam ni. Nampak tak? Dia jumpa aspek lain. Okey, dia boleh dia buat literature review lah. Dah ramai ulama tulis pasal kitab Hadis 40, sekian-sekian ulama. Lepas tu dia bagi tahulah topik-topik yang dia orang bincangkan. Kebanyakannya fokus usuluddin, furu', jihad, pasal adab, fokus. Maknanya banyak yang bincangkan tajuk secara berfokus. Tapi apa yang Imam Nawawi nak buat ni merangkumi semua. Itu tak ada lagi orang buat. Itulah research gap dia tu. Berkenaan research problem, sini macam tak ada problem apa-apa pun. Tapi gap dia ada. Research gap tu dia ada. Kelompokan kajian yang orang tak buat lagi. Aspek orang yang tak buat lagi. Ini contoh yang baik. Salah satu contoh baik yang menunjukkan ulama terdahulu melakukan literature review. Literature review. Sorotan karya dia. Saya ada satu kisah ni lah. Student PhD agama.
Dia buat PhD lebih kurang dalam 8 tahun lah. 8 tahun. Dia buat literature review. Dan dia nak kajian dia tentang faraid tau, faraid. Tentang pembahagian pusaka warisan ni, pusaka harta dalam Islam ni. Okey, dalam literature review tu dia ada nukis satu kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid ni walaupun nama dia ada perkataan faraid, tapi dia bukan pasal pembahagian harta pusaka. Dia pasal akidah. Maknanya pelajar tu dia tidak dia tidak baca, sama mungkin dia tak baca. Yalah, lagipun kitab tu kitab lama, manalah ada abstrak apa semua tu kan. Mungkin dia terbaca tu dia terus nukil. Dia tak boleh, itu pemalas sangat. Kena rajin sikit tengok apa dalam tu, supaya kita masa kita nukil tu betul-betul yang kita nukil dalam literature review tu berkaitan dengan topik kita. Jangan lari jauh sangat. Macam harta pusaka, lepas tu kait dengan akidah tu macam jauh sikit kan. Sebab tu dalam literature review ni penting supaya kita dapat memahami lagi, supaya kita dapat tengok apa research gap, kelompokan kajian, apa yang orang tak kaji lagi. Kita tak nak tulis kitab yang orang dah buat. Macam kita, minta maaf lah, contohnya orang asyik tulis kitab fiqah tu, fiqah solat ni kan. Bila kita tengok dia orang tulis tu, semuanya benda yang dah orang tulis sebenarnya, kebanyakannya benda-benda biasa yang orang lain dah tulis. So macam tak ada, macam merugikan lah, macam tu lah lebih kurang. Orang lain dah tulis, buat kenapa tulis benda tu kan. So apa sistem tesis ni, dia tak nak buat yang orang dah tulis. Jadi dengan cara itu, macam mana nak ngelakkan diri daripada tulis benda orang yang dah tulis, kita buat literature review.